أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بالعالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. Terima seluruh kuasa seluruh muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur dapat sekali lagi bersama dengan Tuhan. Dan izinkanlah saya malam ini untuk menyentuh barangkali dua perkara yang berlaku dalam bulan August. Peristiwa semasa antaranya lah syahidnya pejuang Palestin dalam tajuk rangkaian Syuhada Gaza. Dan kita mulakan dengan ayat surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Surah Al-Azim. Jangan kamu sangka mereka yang terbunuh pada jalan Allah mereka mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah di sekitar mereka dan mereka diberikan rezeki. Dan inilah yang menjadikan kekuatan Islam. Jihad ialah kemuncak daripada keimanan. Islam, iman dan ihsan, dan dia adalah lapis teratas. Jihad adalah lapisan teratas dalam bangunan Islam, iman dan takwa. Tuan-tuan yang seperti. Dan kita dengar pada bulan 20 bulan lepas syahid seorang lagi pemimpin Gaza, yaitu Syahid Dr. Ismail Haniyah, pemimpin yang menggerakkan perjuangan di Gaza menentang penindasan Israel, dan dia kebetulannya telah syahid di Iran, menimbulkan banyak persoalan. Inilah di antara kampanye terakhir detik-detik kehadirnya ke Iran, ke Tehran untuk sepenuh pelantikan Presiden baru Iran. Dan selepas itu tidak lama beliau telah syahid dalam satu pembunuhan yang terancam. Kita lihat sekarang telah masuk 300 hari peperangan yang berlaku di Gaza. Bahkan malam ini 310 malam. Dan sehingga 300 hari peperangan telah 200.000 bangunan hancur, musnah, dan sebanyak hampir 40.000 yang telah syahid, termasuklah kemuncaknya lah pemimpin mereka sendiri. Selain pada itu, 100.000 yang cedera parah, yang masih tertimbus di bawah bangunan, dan antaranya lah wanita. Lebih 10.000 ataupun hampir mencapai 11.000 wanita muslimat yang telah berkorban. Anak-anak daripada kalangan kanak-kanak lebih dari 12.000. Ini data yang hari 300 yang pas, hari ini 310 hari. Setelah 10 hari daripada data ini, tetapi data ini bertambah. Apa yang berlaku sekarang ialah apa yang berlaku dikatakan sebagai mahdasa atau masbuqah di tarikh Israel. Perkara yang berlaku ini tidak pernah berlaku seperti ini dalam sejarah Israel. Ini dilaporkan oleh seluruh berita dunia. Ada satu benda yang menarik berlaku sebelum bulan Ogos, yaitu persidangan bangsa bersatu ataupun Mahkamah Dunia telah mengisytiharkan pendudukan Israel di Gaza ialah ilegal. Oleh sebab itu, mengikut antara masa, Israel harus keluar segera daripada tanah yang telah diduduki. Ini disokong oleh dunia, sebanyak 145 buah negara dunia yang mengundinya, walaupun hanyalah 7 buah negara yang menetap keputusan harus dilaksanakan serta-merta. Ini ialah satu keputusan yang tidak berpihak pada Israel, berpihak pada Palestin, tetapi kita tahu bahawa sejauh manakah kekuatan bangsa bersatu untuk melaksanakan apa yang mereka putuskan. Dalam konteks ini kita lihat 145 buah negara dunia yang mengiktiraf kedaulatan Israel atau Palestin. Dan cukup lagi ialah negara yang menjadi penyokong Israel sendiri, tidak menyokong Israel, termasuklah Norway, Spanyol, Ireland, dan lain.
negara Eropah yang biasanya menyokong Israel tidak menyokong Israel kali ini. Sebab apa yang dilakukan oleh Israel melampaui segala batas kemanusiaan. Apa yang dilakukan Israel melampaui segala batas kemanusiaan, sehingga kawan sendiri tidak dapat menyokong dalam konteks ini. Dan yang kita menarik ialah, yang kita sedih ialah yang membawa kes ini ke bangsa bersatu, bukan negara Islam. Yang membawa kes ini sebagai negara tersebut sebelum ini ialah negara Afrika Selatan. Seolah-olah tidak ada negara Islam yang sanggup membela umat Islam. Mestinya seolah tidak ada negara Islam yang sanggup membawa kes umat Islam ke antarabangsa, termasuk Turki. Turki diminta berkali-kali untuk membawa kes ini ke bangsa bersatu, untuk membela kalau kamu benar berjuang untuk Palestin, bawa kes ini ke bangsa bersatu. Erdogan tolak mentah-mentah. Akhirnya diambil alih oleh Afrika Selatan, negara Islam. Maksudnya negara Islam sudah tidak ada lagi untuk membela Islam. Negara Islam sudah tidak ada yang sanggup membela Islam, yang akhirnya Afrika Selatan. Dan kita lihat keputusannya dikeluarkan berkali-kali oleh bangsa bersatu, tetapi tidak. Apakah mereka laksanakan? Sekiranya dilaksanakan apa yang diputuskan bangsa bersatu, maka apa yang dilakukan oleh Israel semua terbatal. Tembok yang mereka lakukan terbatal, harus diruntuhkan segera. Rumah kediaman yang masuk dalam kawasan sepadan 1967 harus dikembalikan kepada Palestin. Rumah-rumah yang mereka runtuhkan harus didirikan kembali, dan mereka harus keluar dari seluruh kawasan itu kalaulah bangsa bersatu dapat melaksanakannya. Keputusan ini sangat besar, tetapi kita tahu apakah akan dilaksanakan atau tidak. Itulah yang dapat kita saksikan. Dan kebetulan juga bulan ini ialah bulan Olimpik. Hari ini hari terakhir mereka berpesta di Olimpik untuk meraihkan, dan tema tahun inilah celebration and let move. Itulah let move and celebration. Mereka sedang berpesta di Paris. Dunia menumpukan perhatian di Paris malam ini, malam menutup. Amerika menjagakan mereka menang besar pingat, tetapi masih terkial untuk mengalahkan China. Barangkali malam ini China telah mengatasi Amerika, barangkali Allah Tuhan lebih tengok berita yang terakhir. Terkial Amerika ingin mengalahkan dunia, ingin menunjukkan mereka superpower, bukan saja dalam tentera, dalam semua bidang, dan mereka menuduh China menggunakan dadah dalam Olimpik supaya kemenangan China dibatalkan. Dan semalam keputusannya China mengatasi satu pingat melalui Amerika. Inilah yang mereka lakukan. Ini ialah Presiden Olimpik bersama dengan Setiausaha Agung Bangsa Bersatu sedang berada di Paris sejak 2 minggu lepas, dan tema kali inilah Let's Move and Celebrate. Seolah-olah bangsa bersatu tak kisah pun dengan apa yang berlaku di Gaza. Mereka sedang ingin merayakan sesuatu. Apakah yang mereka ingin rayakan? Kita tengok. Di dalam Olimpik mereka tidak jemput yang ada kaitan dengan Palestin, Gaza. Yang mereka jemputlah yang ada kaitan dengan Israel. Mereka ingin celebrate Israel. Dan penonton Prancis rakyat mereka bersama Palestin. Kerajaan bersama Israel, tetapi rakyat termasuk peserta Olimpik bersama dengan Palestin. Dan kita lihat bagaimana terlihat hari pembukaan demonstrasi 7% menunjukkan kami sokong Palestin. Sama ada berita Barat, berita Arab, berita Islam, mereka melaporkan dunia menyokong Palestin dan boikot Israel. Jangan benarkan pasukan Israel datang ke Prancis, sebab mereka ingin celebrate sesuatu. Barangkali mereka jangkakan bahawa Gaza telah musnah menjelang Olimpik. Itulah barangkali maksud mereka. Tetapi rakyat bangkit, dan supaya pasukan Israel tidak dibenarkan masuk dalam pertandingan ini, membenarkan Israel maksudnya dunia bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap kemanusiaan, pembunuhan genosid atas masyarakat Palestin.
Itu maksudnya membenarkan Palestin. Dunia bangkit, sama ada Islam, pokok Islam bersatu. Mereka tidak benarkan supaya pasukan Israel bersama dalam pasukan Olimpik. Tetapi Prancis mempunyai agenda yang berbeza. Dia raihkan Israel besar-besaran. Ketika dunia mengutuk Israel, dia raihkan Israel besar-besaran. Dan dia berikan penghargaan kepada Presiden Israel. Ini Presiden Israel. Diberikan kapet yang cantik dan disambut besar-besaran. Dan dia mengalu-alukan special istimewa pasukan Olimpik Israel, sedangkan antara ahli Olimpik Israel, tentera Israel yang bawa balik daripada Gaza. Antara pasukan ini bahkan yang bawa bendera Palestin, yang bawa bendera Israel itu ialah tentera. Seolah dia ingin tunjuk kepada dunia, kami semua Eropah bersatu bersama Israel. Dan let's move and celebrate. Mereka ingin menghina kita umat Islam di Olimpik. Tuan-tuan yang hormati, mereka tidak benarkan Rusia, tidak benarkan Belarus menyertai Olimpik. Sebab Rusia menyokong Palestin. Belarus menyokong Palestin, tidak dibenarkan untuk menyertai Olimpik. Israel dihalalkan. Dia ingin menghina kita. Lebih lagi peperangan di Ukraina sedang berlaku, walaupun telah lama berlaku dan masih berlaku. Tidak ada pasukan Rusia, tidak ada pasukan Belarus, dan Amerika kira-kira mereka akan mengambil alih pingat yang bakal dipunyai oleh Rusia sekiranya dia terlibat, dimascantumkan dengan Amerika. Amerika akan dapat pingat yang terbanyak kali ini, dan buktinya mereka melakukan simulasi, dia akan menang besar. Tetapi masih terkekial untuk mengalahkan China. Itu hakikatnya. Masih terkekial untuk mengalahkan China. Semalam tak silap saya tengok 132 China, 133 China, 132 Amerika. Kata salah malam ini telah berubah. Terus mati. Negara yang menyokong Israel diberikan penghormatan khas di Olimpik. Negara yang paling banyak menghantarkan senjata ialah Amerika untuk membunuh Islam. Jerman, Italia, dan lain-lain. UK, Prancis sendiri, Australia, mereka bersama menghantarkan senjata untuk membunuh umat Islam di Gaza. Senarainya ikut ranking Amerika, UK, Australia, Prancis, Norway, Austria, Jerman, Kanada, Poland, dan sampai Eropah, semua bersatu untuk hancurkan Islam. Maksudnya hancurkan Gaza. Gaza tidak diperangi karena Gaza diperangi oleh Islamnya. Dan itulah negara yang diraihkan di Olimpik. Let's move and celebrate. Inilah yang mereka tunjukkan hari pembukaan negara NATO. NATO difokuskan dalam setiap television dunia. Ini ialah pemimpin yang bakal meraihkan sesuatu. Apa yang mereka raihkan, mereka silent. Let's celebrate. Kita jangkakan kehancuran Gaza. Mereka tunjukkan berkali-kali gambar ini ke setiap television dunia. Mereka paparkan. Sekarang NATO yang diraihkan. Pemimpin NATO difokus dalam pembukaan, hari pembukaan yang penuh gemilang. Dan selamat datang kepada Netanyahu. Kami Olimpik hari ini meraihkan pemimpin agung dunia namanya Netanyahu yang membunuh Islam, diraihkan di Paris. Tetapi Netanyahu tak boleh datang. Dihantar presidennya yang kita tengok gambar tadi. Netanyahu tidak dapat datang sebab dia sedang dikeroyok oleh rakyatnya sendiri. Rakyatnya sendiri, tenteranya sendiri datang bangkit untuk menghancurkan Netanyahu. Dunia memberikan penghormatan, sedangkan rakyat Israel sendiri ingin menghancurkan presiden mereka atau perdana mereka. Dan untuk menyakitkan hati umat Islam lagi, Presiden Prancis yang kalah ini meraihkan, kami masih menunggu kedatangan Netanyahu, tokoh yang akan dijadikan ikon
Tuan-tuan, inilah perancangan mereka. Let move and celebrate. Dan kita batalkan pernyataan Rusia, batalkan Belarus, dan negara yang lain beberapa lagi yang dibatalkan. Inilah bukan sukan di alam politik. Ini ialah disambut meriah. Ini ialah, sebagai disebut tadi, ialah Presiden Israel yang menggantikan Netanyahu. Tetapi apakah yang berlaku? Rakyat memberontak. Rusuhan berlaku sangat hebat. Mereka menghancurkan sistem rangkaian kereta api sehingga penonton tidak sampai ke stadion. Sistem kereta api yang dikeluarkan oleh Berita Arab, Paris telah lumpuh sama sekali. Dan penonton ataupun penonton yang bakal ke Paris yang belum sampai tersadai di setiap stasiun kereta api, termasuk di London. Di London, di Paris, semuanya telah jam manusia dan mereka tidak boleh sampai ke destinasi. Siapakah di belakangnya kita tidak tahu, tetapi inilah sebagai satu fenomena, satu protes. Sama ada mereka lakukan ataupun siapa lakukan tidak tahu, tapi itulah yang telah berlaku. Dan kita lihat 800.000 hari pertama, hari pembukaan tidak sampai ke Paris. Mereka terkendala, tetapi berita tak banyak keluar. Yang saya petiklah berita Arab, berita Islam banyak menceritakan lumpuh Perancis dan tersekat kereta api daripada London ke Paris yang selalu bergerak dengan laju, tersekat kerana protes antarabangsa. Kerajaan mereka ingin menjadikan Israel sebagai hero dalam pertandingan ini, tetapi rakyat mereka sendiri tidak bersama dengan kerajaan. Terus mati. Paris seperti Palestin. Kelihatannya negara yang sangat-sangat kocak-kacir. Sekurang-kurangnya hari pembukaan Olimpik. Tentera di mana-mana, rupa-rupanya tentera Israel. Rupa-rupanya tentera Israel, tentera mereka yang berkawal. Sebab mereka tahu dunia akan respon kepada pernyataan Israel. Selepas mereka membunuh umat Islam hampir 40.000 di Gaza. Dan dalam keadaan yang sama, dalam suasana sama, ketika Olimpik baru mula, kita lihat peristiwa yang saya sebut tajuk ialah pembunuhan dilakukan secara terancam ke atas pemimpin Hamas, yaitu Dr. Ismail Haniyeh, yang telah sampai ke Tehran untuk meraihkan pelantikan presiden baru mereka yang baru menang dalam pilihan raya. Ini juga gambar yang agak akhir malam itu sebelum dibunuh, perbincangan di antara Haniyeh dan Presiden Iran. Gambar ini antara gambar terakhir yang dirakamkan oleh pemberita. Kemudian Syekh Ismail telah berehat di rumah tetamu. Ini rumah tetamu, dan disinilah dia dibunuh. Maksudnya mesti perancangan dari dalam. Sebab rumah ini rumah kerajaan. Rumah jadi kawal oleh pengawal revolusi, tentera yang terbaik Iran, dan disinilah ditempatkan Haniyeh. Dan Haniyeh telah terbunuh, syahidlah sebagaimana yang dicita-citanya. Dikatakan terlibat dengan 7 kilogram wahid yang dipasang dalam biliknya dan dilancar pada luar secara remote. Maka syahidlah pejuang yang disanjung ini. Kemudian surah Al-Ghurfah, kaifa qutilat Haniyeh bi Tahran, menjadi perbincangan besar sejak seminggu lepas, 2 minggu lepas. Dan akibat dari pembunuhan ini masih dapat dirasakan dalam kehangatan perjuangan yang dilancarkan oleh Islam, negara-negara yang bersifati dengan perjuangan Palestin. Dan bersama kematian dengan syahidnya termasuklah pengawal pribadinya. Pengawal pribadi juga yang duduk bilik sebelah juga telah terkorban. Dan 2 syahid ini menjadi perbincangan besar di dunia hari ini. Kenapakah Mossad memilih Tehran? Ada sebab. Adalah ikhtiar Israel, Iran, ikhtiar Haniyeh. Kenapakah dia memilih Iran?
ada fokus yang sangat besar di belakang Hamas, di belakang Hizbullah Iran. Mereka ingin mencetuskan bahawa Iran tidak bersama dengan perjuangan ini. Mereka telah mengadakan hipotesis demi hipotesis yang mereka sebarkan dunia sebelum ini, bahawa Iran berpura-pura menentang Israel. Itulah hipotesis yang mereka bawa, mereka sebarkan seluruh dunia, termasuk negara kita. Dan mereka sengaja memilih Iran. Rupa-rupanya pegawai revolusi telah dibayar besar-besaran oleh Mossad. Mereka berada dalam pasukan ini sejak begitu lama, dan segera ditangkap siapakah yang terlibat dalam pembenahan ini. Rupa-rupanya ketua mereka, ketua pasukan revolusi yang ditangkap. Dan inilah Kaldai Mossad di dalam pasukan Iran sendiri. Di dalam jantung perjuangan Iran terdapat pengkhianat daripada Mossad. Kalaulah dalam Iran boleh masuk, tempat lain tak ada tempat yang tersembunyi. Tanda semati. Ini ketua mereka, ketua yang menjaga kepentingan presiden dan negara Iran yang ditangkap. Tetap lihat bagaimanakah hebat Mossad boleh masuk dan berlakulah apa yang berlaku. Dan kita lihat pada malam tersebut ada banyak peristiwa yang menggambarkan ada suspicious, ada yang berkeliaran di sekitar Haniyeh sebelum dibunuh. Dan kita dapat lihat dengan televisyen yang tunjukkan berita seluruh dunia. Inilah pemenangan hari solat jenazah di Tehran. Selepas di Tehran dibawa ke Qatar dan seluruh dunia, solat gaib di Indonesia, Lebanon, Malaysia, Pakistan, Turki, Yaman, bahkan seluruh dunia, masjid juga melakukan solat gaib. Dan itulah yang dapat kita saksikan seluruh dunia. Dalam konteks ini kita lihat mereka bersama dalam perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa yang dipimpin oleh Hamas hari ini. Jenazah dibawa ke Doha dan disemandikan di Qatar. Ini ialah gambar bila sampai di Qatar, juga tidak kurang manusia yang menyambut jenazah ini, dan dilaksanakan dengan penuh penghormatan di Masjid Imam Al-Wahad di Doha, tempat pada pasir. Bersemandilah tokoh pahlawan ini di padang pasir ini. Kuburnya sangat sederhana, tidak ada bangunan yang hebat, hanyalah ditinggikan sedikit daripada tanah. Dan itulah bumi pahlawan yang telah berjuang, yang terkenal dengan rundingan, dengan lemah lembutnya, tetapi bila berjuang seperti singa. Inilah perginya Asyahid Dr. Ismail Haniyeh, pemimpin yang disayangi. Dan inilah bersemandinya tokoh tersebut di Doha ataupun di Qatar. Sebenarnya syuhada Qatar, syuhada Hamas ataupun Palestin, khususnya di Gaza, bukan seorang telah ramai. Inilah lihat rangkaian para syuhada yang telah pergi, yang sedang menunggu di dalam mereka masing-masing, selain pada rakyat yang 40.000 yang telah sama-sama syuhada. Dan kata mereka, pemimpin tidak lebih penting daripada rakyat. Pemimpin tidak lebih penting daripada nyawa rakyat. Kami adalah sama-sama, kami bersama berjuang, dan kami diamanahkan untuk menjadi pemimpin. Itu saja, kami tidak kelebihan. Mari kita lihat senarainya sejak daripada sebelum Ismail Haniyeh. Kita lihat Imam Aqil, Yahya Iyash, Mahmud Abu Hunub. Dan senarai ini kita boleh panjangkan lagi. Dan inilah pemimpin Hamas yang telah syuhada satu demi satu sejak daripada tahun 2004, kemudian pada 2021 lagi, tahun 1993 lagi, termasuklah pakar-pakar saintis, pakar-pakar bom yang bekerja secara ikhlas dalam perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Sebab mereka namakan peperangan inilah Tufan Al-Aqsa, seolah-olah
Aqsa hanyalah dipunyai oleh Hamas, tidak punya orang lain. Dan mereka lah yang berjuang menentang kuasa besar Israel yang dibantu oleh seluruh negara besar dunia. A'udzu minasyaitonir rajim. Minal mu'minin rajulun sadaqu ma'arudhu alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma qad tabdila. Yang mukmin itu lelaki yang benar niat mereka berjanji untuk mencapai syahid, dan mereka telah sampai. Mereka telah sampai hajat mereka untuk syahid, untuk syahadat, dan sebahagian sedang menunggu giliran untuk syahid yang sama. Wa minhum man yantazir wa ma qad tabdila, dan sebahagian mereka sedang menunggu untuk syahid, yang telah syahid telah pergi. Ramai lagi sedang menunggu untuk syahid. Kami turun sama ada kami menang atau kami syahid. Itulah perjuangan. Dan mereka telah pergi satu rangkaian panjang. Sekarang mereka sedang menunggu bila-bila masa mereka dapat menjadi para syahadat tersebut. Itulah kelebihan para Palestin. Tuan-tuan, kita lihat sedikit. Ini syahadat mereka yang awal, yaitu pemimpin sedikit, Syekh Ahmad Yassin, yang menubuhkan Hamas. Yang menubuhkan Hamas selepas perjuangan pembebasan Palestin, pembebasan Al-Quds dibalut oleh negara Islam sendiri, dibalut oleh Mesir, dibalut oleh PA sendiri, dibalut oleh negara jiran, maka terpaksalah ditubuh satu perjuangan asalnya perjuangan pembebasan Palestin, tetapi akhirnya menjadi pasukan tentera yang bersifat militan. Pemimpinnya seorang buta yang sangat ditakuti, dan dialah Syekh Ahmad Yassin yang menubuhkan Hamas pada tahun 1987, dan itulah intifadah yang awal yang digerakkan untuk menentang penjajahan. Dan sekarang terbukti perjuangan mereka benar-benar disahkan oleh Mahkamah Dunia bahawa Israel penjajah, dan benar di atas apa yang mereka tubuhkan ialah untuk bebaskan bom mereka, walaupun mereka dibelut oleh saudara mereka sendiri. Kita lihat tuan, pada tahun 2006 Hamas mencetak sejarah apabila mereka menang dalam pilihan raya umum. Apabila tertubuhnya Hamas sebagai biro politik ataupun badan politik, mereka mengambil kesempatan dalam pilihan raya dan mereka menang penuh. Kemenangan seluruh Palestin, West Bank dan Gaza dimenangi oleh Hamas. Maksudnya perjuangan Hamas disanjung bukan saja di Gaza tapi seluruh Palestin, menjadikan dia adalah sebagai ketua negara. Dan pemimpin mereka Syekh Ismail Haniyeh telah dipilih menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri, tetapi Israel tidak gemar suasana ini. Inilah Perdana Menteri pertama, Perdana Menteri selepas pilihan raya. Dr. Ismail Haniyeh dipilih sebagai Perdana Menteri pada 16 Februari 2006 lepas, mengangkat sumpah, kemudian membentuk perpaduan, kerajaan perpaduan tengah Fatah, jadi dipimpin oleh Mahmud Abbas selepas Yasir Arafat. Tetapi mereka tidak kekal lama. Tidak kekal lama sebab perjuangan mereka tidak sama. Yang satu ingin berdamai dengan Israel, yang satu ingin terus berjuang menentang Israel. Gaza ingin membebaskan seluruh setiap inci bumi mereka yang dijajah sejak tahun 1948 sebagai bumi yang merdeka. Tetapi rakan mereka di West Bank boleh berkompromi dengan Israel dalam beberapa segi. Mereka tidak boleh bersama dalam perjuangan ini, dan mereka berpisah. Ismail Haniyeh letak jawatan. Pada mulanya mereka masih dapat merundingkan. Selepas Hamas menguasai Gaza pada 14 Jun 2007, beliau dipecat oleh Mahmud Abbas sebab perjuangan mereka tak sama. Dan ini dipersoalkan sampai sekarang sebab presiden tidak ada kuasa politik, dia sebagai simbol semata-mata. Tetapi presiden telah memecat Perdana Menteri, dan oleh sebab itu Abbas memegang pemerintahan sebagai presiden. Dia disebut sebagai PA, Palestine Authority. Dan ia menang, dinafikan hak kemenangannya. Presiden ambil alih, presiden memecat Perdana Menterinya, dan dia menjadi kuasa tunggal. Dan dia tak tempoh, Abbas tempoh habis pada 2009, tetapi dia masih kekal sampai hari ini.
berbagai-bagai perkara yang boleh disoalkan kalau didasarkan kepada mereka sendiri. Tapi itulah yang berlaku. Yang menang tidak ada tempat. Dia sudah menang menjadi presiden, dinafikan jabatannya. Dan kita lihat sebelum itu, apa yang berlaku di Gaza ialah sebahagian daripada simbol perjuangan mereka yang ingin membebaskan Masjid Al-Aqsa, yang membebaskan mereka daripada penjajahan Israel. Kita kembali kepada Yasir Arafat yang berjuang dalam PLO pada asalnya. Dan pada tahun 1978 mereka telah diterima sebagai wakil PLO, wakil Palestin Biasa. Ini berlaku pada tahun 1978 ketika dia masih lagi menentang Palestin, menentang Israel. Tetapi Israel dengan Amerika memiliki agenda untuk menipu pemimpin Islam. Lalu Mesir yang kalah dalam peperangan tahun 1973 diminta berdamai dengan Israel dengan umpannya negara yang bumi yang telah dirampas oleh Israel, yaitu Sinai, diserahkan kembali kepada Mesir dengan syarat iktiraf Israel. Maka berlakulah apa yang berlaku dengan Amerika sebagai promotornya atau sebagai hostnya telah mendamaikan antara dua yang berjalan ini, antara Mesir dan Israel. Demikian juga PLO juga diminta untuk berdamai dengan Israel. Apa yang berlaku kepada Anwar Sadat, dia ditembak oleh tentera sendiri. Pada tahun 1981 dia ditembak oleh tentera sendiri sebab dia telah mengobarkan satu perjuangan. Dan dia masih diangkat sebagai presiden yang hebat. Tetapi tenteranya tidak setuju dengan sikap presiden mereka sendiri. Akibatnya Presiden Anwar Sadat telah ditembak oleh tentera mereka sendiri pada tahun 1981. Live. Ketika itu live disiarkan dalam televisyen. Yasir Arafat dipujuk untuk bersama berdamai dengan Israel. Tak perlu kita bergaduh lagi. Yasir Arafat yang sentiasa membawa pistol, lepas bersalam dengan Menembegi, meletakkan pistolnya. Perdamaian. Kami ingin berdamai. Itulah niat ikhlas Yasir Arafat barangkali. Tetapi tak lama dia dibunuh oleh Israel. Berdamai dengan Israel, itulah akibatnya. Walaupun Israel tidak pernah mengakui mereka membunuh Yasir Arafat, tapi itulah yang dibincangkan oleh para publisis. Yasir Arafat terkorban di tangan mereka. Dan kita lihat 11 November 2004 maka Yasir Arafat telah kembali ke rahmatullah, diganti oleh penggantinya Mahmud Abbas yang ada cita-cita yang tersendiri. Dan dia masih menjadi presiden Palestin walaupun telah tamat. Sepatutnya pilihan raja diadakan untuk melayakkan jadi presiden, tetapi dia disokong oleh dunia. Dunia menyokong sebagai presiden Palestin, termasuk kita. Bila ada wakil Palestin kita jemput dia, kita tak jemput Hamas. Yang menang dinafikan hak. Dan dia mengisyaratkan sebagai presiden sepatutnya ada pilihan raya tahun 2009, tetapi dia tidak ada pilihan raya. Kalau ada pilihan raya, dijangkakan menang total untuk Gaza sekali lagi. Dan mereka tidak pernah adakan pilihan raya selepas itu. Tuan-tuan mati. Dia mengisyaratkan bahawa hanya PLO wakil Palestin. Maka dengan pengisyarat itu Hamas menjadi pemberontak. Yang menang menjadi pemberontak, menjadi teroris sebab mereka telah istiadatkan negara ini bernama Palestine PA, Palestine Authority. Maka yang menentang kerja ini ialah pengganas. Maka yang menang diistiadatkan pengganas. Ismail Haniyeh disebut pengganas. Dan pemimpin tentera yang sedang berjuang tidak mungkin letak senjata. Kami tidak mungkin iktiraf Israel. Bumi ini bumi merdeka kami. Israel menceroboh kami tahun 1948. Kami tidak akan bekerjasama dengan PLO. Kami tidak akan bersama dengan kerajaan kami. Kami akan terus berjuang untuk bebaskan negara kami, bebaskan Masjid Al-Aqsa. Inilah berlaku, tuan-tuan. Dan Hamas menjadi sayap tentera yang sedang berjuang.
maka dunia mengisytiharkan yang menang tadi, Hamas yang menang tadi, yang asal daripada negeri adik pengganas. Yang mengisytiharkan Hamas pengganas ialah Kanada, Kesatuan Eropah, yang diraihkan di NATO, yang kita sebut NATO tadi, di Olimpik, Israel, Jepun, USA, Jordan, dan Saudi. Asalnya Turki juga mengisytiharkan sebagai pengganas, tetapi tahun lepas Erdogan mengisytiharkan dia tarik balik, Hamas bukan lagi sebagai pengganas. Inilah nasib orang yang menang total. Kumpulan yang menang telah bertukar status menjadi pengganas, yang tak menang menjadi ketua. Ini nasib. Dan kita kena tahu secara ini sebelum kita pergi lebih jauh. Apabila perancangan di antara PA dan Israel, mereka ada hubungan untuk mematikan gerakan Hamas, dan Gaza akan ditarbihkan oleh PA. Dan apa yang mereka rancang ini hari ini telah muncul. Mesir bersama dengan Jordan membincangkan untuk menyerahkan Gaza selepas perang ini kepada PA. Apa yang disebut oleh Ismail Haniyeh, dia mengatakan bahawa kami tidak akan keluar dari rumah kami. Ahli Gaza la yakhruju min ardihim wa la yuhajiru wa tahrir iqtarabat. Kami sekali-kali tidak akan keluar. Bumi ini bumi kami. Kami hidup mati di sini. Dan kemenangan sudah hampir. Kami turun dalam peperangan ini sama ada kami menang ataupun kami syahid. Kami tidak pilihan ketiga. Kami tidak ada pilihan ketiga. Kami entiti yang sah. Kami lah Perdana Menteri. Walaupun kami nafikan, mereka nafikan, dunia nafikan, negara Arab nafikan, Israel nafikan, tapi dalam pilihan raya kami yang menang. Kalau ada sekali lagi silakan ada pilihan raya. Kita lihat siapa menang. Dan sampai hari ini tidak ada raya. Tanpa mati. Siapakah yang akan menggantikan? Kita tahu siapa mengganti. Dan calon tidak sedikit, calon yang hebat tidak sedikit. Inilah perjuangan yang kecil tetapi dinamik. Akhirnya terjawab minggu lepas, yang terpilihlah Yahya Sinwar yang sangat ditakuti oleh Israel. Ini disebut sebagai musuh nomor satu Israel. Musuh nomor satu bukan Ismail Haniyeh, tapi orang ini. Sebab kalau Ismail Haniyeh, dia boleh runding perang. Kalau buntu dan rundingan perang, orang ini perang dan perang. Perang dan perang. Bumi ini pun kami. Kami akan bebaskan Masjid Al-Aqsa. Sekiranya Israel ganggu Masjid Al-Aqsa, kami akan runtuh seluruh sinagog mereka di Palestin. Ini bukan main-main. Singa. Benar-benar singa. Dan tuan-tuan kita lihat dalam belakang dia. Dia mengatakan bahawa Israel telah mengatakan dia mati lama dah. Israel kata istihad dia telah mati. Dan orang anggap dia sudah mati. Dan sekarang orang panggil dead man, walking dead man. Orang mati yang sedang berjalan, maksudnya orang mati yang sedang berjalan, sebab Israel telah istiharkan dia mati lama dah. Tiba-tiba dia muncul kembali sebagai pemimpin baru. Dan tuan-tuan, inilah yang menjadi pengganti kepada Syekh Abdullah Syahid Ismail Haniyeh, yaitu yang lebih mantap, yang lebih ditakuti oleh Israel sendiri. Sebab bagi Ismail Haniyeh runding perang, tapi bagi dia perang tak perang. Kita lihat sedikit, dia ditangkap oleh Israel sejak begitu lama. 20 tahun lebih dia dipenjarakan oleh Israel. 2 tahun diletakkan di bilik gelap yang tidak ada sebarang cahaya. Dan dia harap dia syahid di situ, tapi Allah selamatkan dia. Dia mengharapkan dia syahid, tetapi apabila dilepaskan kali pertama, ditangkap lagi. Kemudian dalam pertukaran satu masa, seorang tentera Israel bernama Gilad Shalit telah ditawan oleh Hamas, dan sebagai pertukarannya
termasuklah Anwar Sinwar, Zahir Sinwar yang menjadi pertukaran tawanan, dan dia dikembalikan kepada Hamas, dan dia mengetahui segala-gala tentang Israel. Lebih 20 tahun dia bersama dengan dalam penjara Israel, dia pelajari sesuatu. Ketika dia dalam penjara, dia pelajari sesuatu, termasuk bahasa Hebrew. Dia bahasa Hebrew. Dialah memiliki sejarah dalam bahasa Arab, dan dia bahasa Hebrew, dan dia memahami percakapan tentera Israel. Dia merancang sesuatu dalam penjara, sekiranya dia terlepas penjara, dia ada agenda. Benar, dia ada agenda. Bila terlepas, dia menjadi ketua tentera di bahagian Gaza. Inilah yang ditakuti oleh Israel, dan dialah yang mengisytiharkan perang ke atas Israel yang disebut sebagai Toban Asur. Kenapakah diisytiharkan Toban Asur? Sebab Israel akan meruntuh Masjid Al-Aqsa. Dikatakan Israel merancang untuk meruntuh Masjid Al-Aqsa pada 8 hari bulan Oktober tahun 2023. Satu sebelum Israel meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, Hamas isytiharkan perang. Satu hari, 7 Oktober, mereka isytiharkan perang kerana pertahankan Masjid Al-Aqsa yang tak pernah disebut oleh berita. Itu sebab peperangan ini bermula, sebab pertahankan Masjid Al-Aqsa. Apabila negara Arab lain hanya melihat Masjid Al-Aqsa diceroboh setiap tahun. Inilah yang pertahankan Masjid Al-Aqsa. Sepatutnya kita juga dapat melihat dalam perjuangan yang sama. Tuan-tuan semati, inilah Sinwar Zain Hamas Al-Jadid. Huwa man huwa mat alladhi yamshi al-ard. Dia adalah orang mati yang telah berjalan kembali, orang mati yang telah hidup. Disebut sebagai mayat alladhi yamshi al-ard, mayat yang sedang berjalan, sebab dia diisytiharkan mati 5 kali dah oleh Israel. Israel berbohong, dan berkali-kali diisytiharkan pemimpin Hamas yang mati, yang telah syahid. Termasuklah mereka kali terakhir mereka isytiharkan Muhammad, pemimpin tentera Hamas yang telah terkorban. Sama ada benar atau tidak, mereka yang keluarkan cerita ini. Mungkin gambar saya tak keluar dari situ. Ini ialah Yahya Sinwar, singa yang terlepas, selinga yang terlepas. Ini gambaran, dan Israel sangat takut pada orang ini. Orang yang sangat berani, yang ingin syahid, tak syahid. Dia sebut, tuan-tuan, yang orang Arab mati atas katil macam unta gemuk mati atas katil, dia sebut dalam bahasa Arab. Kami ingin mati dalam perjuangan ini sebagai bukti kami cintai perjuangan ini. Kami ingin syahid, tetapi orang Arab lain yang gemuk mati atas katil macam unta gemuk mati, dia sebut betapa ruginya mati di atas katil. Inilah pemimpin baru, namanya Yahya Sinwar, yang telah ditangkap berkali-kali oleh Israel. Dia ingin bebaskan Masjid Al-Aqsa. Sekiranya Israel sentuh Masjid Al-Aqsa, kami akan hancur seluruh Sinwar. Disebut berkali-kali oleh Yahya Sinwar, jangan sentuh Masjid Al-Aqsa. Sentuh Masjid Al-Aqsa, kami akan bertindak atas seluruh bangunan agama Yahudi. Itu disebut oleh Sinwar, dan yang disebut ialah Hamas memulakan peperangan, sedangkan apa yang dilakukan Israel sejak tahun 1948, mereka silent. Tuan-tuan, inilah disebut sebagai cyber Quds, yang pedang Masjid Al-Aqsa, pedang Al-Quds. Sinwar cyber Quds, lan yaumud hatta audat tahrir. Kami tidak akan, pedang sekarang telah dihunus, kami tak akan masuk ke dalam sarung kembali sebelum dibebaskan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa harus dibebaskan, pedang tidak akan disarung kembali. Sama ada kami menang atau kami syahid, dua saja. Inilah pemimpin yang dilantik, dan sangat menakutkan Israel. 2-3 hari lepas, dia memberikan amalan kematian hanya akan dibela.
kematian pemimpin kami akan dibela. Dan apakah dengan kematian ini akan melemahkan perjuangan? Iqtial haniyah la yazid muqawamatah tina illa israr wa thabatat. Dan kematian syahidnya pemimpin Ismail Haniyah tidak mengurangkan perjuangan kami, bahkan bertambah kekuatan kami untuk meneruskan perjuangannya. Dan aku tidak mati, orang syahid tidak mati. Di sana akan berdoa untuk kemenangan Palestin. Di sana para syuhada akan berdoa. Kami tidak mati. Dan biarlah pejuang-pejuang muda akan bangkit. Pejuang-pejuang muda akan bangkit, meneruskan perjuangan kami. Dan itulah diharapkan pada golongan muda yang baru dilahirkan oleh ibu-ibu Palestin yang sangat-sangat dinamik, yang sangat-sangat ramai anak dilahirkan ketika peperangan ini. Dan mereka mengharapkan inilah perjuangan penyambung untuk meneruskan pembebasan. Walaupun seluruh umat Islam hanya merhatikan, seluruh negara Arab hanya merhatikan Masjid Al-Aqsa dilakukan setiap tahun, diceroboh setiap tahun sejak tahun 1948, diceroboh dan rupa-rupanya hanyalah Hamas yang pertahankan Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan dan saudari, kita lihat seluruh dunia bangkit di atas kematian ini dan memberikan satu impak yang tidak baik kepada Israel. Sebab Iraq, Syria, Algeria, Jordan, Oman, Yaman, Kuwait, Tunisia, termasuk Turki, termasuk Malaysia, Pakistan, Afghanistan, China, Rusia telah bersatu. Sekurang-kurangnya dalam solidarity. Dalam solidarity ini telah menyebabkan satu gabungan suara solidarity bergema di seluruh dunia. Dan kita lihat kematian ini bukan kematian biasa, yang disokong, yang perjuangannya meningkat ke perjuangan seluruh dunia. Apabila Imam Masjid Al-Aqsa menyatakan kesedihannya ke atas kematian tokoh pejuang ini, dia ditangkap oleh Israel. Bila dia menyatakan dalam khutbah di Masjid Al-Aqsa, dia merakamkan takziah kata pejuang ini, dia segera ditangkap oleh Israel. Dan kita lihat serangan ke atas Israel bertambah selepas kematian Haniyah, termasuklah daripada Hizbullah yang telah lama menyerangnya, bukan daripada Yaman, daripada Irak, bahkan daripada Bahrain. Dan hari ini kita lihat bertambah pasukan yang tak kita kenal di sebelum ini. Mereka bersama-sama untuk berjuang. Dan lebih jelas apabila kematian Haniyah berlaku 2 minggu lepas. Tuan-tuan, roket Hamas hantam Ashdod. Ini ialah akibat selepas kematian, selepas syahidnya Ismail Haniyah. Walaupun serangan telah dilakukan, tetapi serangan ditambahkan lagi. Dan Iran juga mengatakan dia akan terus berdepan dengan Israel di sebab pembelaan atas kematian Haniyah. Apakah dia ikhlas dalam kata ini atau tidak, kita akan tengok. Sebab Iran secara berdepan akan bertemu dengan Israel. Itulah yang dilapaskan. Hizbullah Iran telah memberikan hanya 44 jam dan mereka telah mula serangan sejak daripada beberapa hari lepas, dan inilah yang sangat merosakkan Israel. Mereka ingin celebrate sesuatu di Paris, tetapi barangkali tidak kesampaian. Mereka ingin celebrate sesuatu yang mereka sembunyikan. Let move and celebrate. Kita jangkakan mereka ingin celebrate kehancuran Gaza. Sukan Olimpik bukan sukan semata-mata, dia adalah lebih pada politik dunia. Dan hati Yaman juga declare mereka akan terus menambahkan perjuangan mereka ke atas Israel. Sekarang Israel menerima daripada beberapa penjuru. Penjuru ini menuju kepada Israel. Dalam konteks ini, Rusia juga memberi bantuan melalui Iran dan juga Syria barangkali. Dan itu telah dihalakan ke atas Israel yang telah dihala sebelum ini, tetapi lebih giat dilakukan selepas kematian. Dan kita lihat apa yang dirasakan oleh sebahagian berita menunjukkan apa yang mereka janjikan benar-benar berlaku, serangan ke atas Israel bertubi-tubi. 3 Ogos kita lihat bahagian utara Israel terbakar, 700 tentera mereka yang mati. 700 tentera mati, tuan-tuan dan saudari. 700
Coba bayangkan bagaimanakah mereka sedang ingin celebrate di Paris, tiba-tiba 700 tentera mereka. Kemudian pecah rahsia besar di dalam kamp Israel, mengatakan bahawa tentera Israel yang telah mati selama 10.000 tentera. 10.000 tentera Israel yang mati yang telah pecah rahsia, dipecahkan oleh bekas pemimpin tentera Amerika yang tak boleh sembunyi lagi. Mengikut statistik Hamas, mereka mengatakan 16.000 tentera Israel yang telah terbunuh. Maksudnya yang terbunuh di pihak Israel ialah tentera. Mereka tak dapat membalas tentera Hamas, mereka bunuh orang awam. Ini akibat selepas Haniyah dibunuh, maka 700 tentera Israel yang terkorban. Mereka semuanya, apa yang berlaku ialah Iron Dome yang protect langit Israel tidak berfungsi, berdepan dengan senjata Iran dan Rusia. Apabila tidak ada protection, tidak ada lagi Iron Dome, maka langit Israel terbuka luas. Sama hal seperti Gaza. Sama hal Gaza yang tidak ada sebarang perlindungan, Israel yang Iron Dome tidak berfungsi, sama hal sekarang. Sama-sama terdedah pada kematian. Allah telah lakukan apa yang dia lakukan. Yang selama ini mereka sangat mengharapkan bahawa Iron Dome menjadi penyelamat kepada Israel, tetapi Hamas telah mematikan fungsi Iron Dome. Iron Dome sendiri menjadi firebomb. Berita-berita yang banyak daripada kita Iron Dome tidak dapat melindungi Israel lagi, dan pelabuhan Haifa hancur. Kita lihat kebodoran berlaku di Israel. Selama ini kebodoran berlaku di Gaza. Kapal disekat oleh Yaman untuk masuk ke Laut Merah, melalui Laut Mediterranean disekat oleh Algeria, dan makanan hanya dapat masuk melalui UAE dan Saudi. Nasib baik ada Qatar, ada Saudi yang membekalkan makanan daripada India masuk ke Israel. Tanpa Saudi dengan UAE, barangkali penduduk Israel sama nasib seperti Gaza, mereka mati keluaran. Inilah apa yang tidak dilakukan oleh mereka. Tuan-tuan yang semati, Musa memberi nasihat kepada kerajaan, kita berhentilah peperangan, sudah kita telah kalah. Dan yang ingin meneruskan peperangan ini ialah perdana mereka. Amerika telah melihat bahawa kekalahan yang tidak dapat dielak lagi. Yang mati ialah tentera Amerika, dan sekarang mereka sedang bertanding untuk presiden. Kamala untuk menentang Trump sedang berlaku di Amerika, dan tentera Amerika mati ramai di Gaza menyebabkan tekanan daripada dalam di Amerika, dan Amerika harus berhentikan peperangan ini. Tetapi Perdana Menteri Israel tidak ingin melakukannya. Mereka terus ingin berperang, sebab apabila peperangan berhenti, Israel akan dibawa ke medan Mahkamah Dunia. Sebagaimana kita sebut dalam kuliah lepas barangkali, Menteri Peperangan telah mengisytiharkan bahawa mereka telah kalah, dan nasihatkan supaya segera peperangan ini berhentikan. Kalau tidak, tentera kita akan mati lebih lama lagi, dan buktinya 700 tentera kita mati dalam setahun. Tentera kita mati 700. Berita ini bukan resmi, Bapak. Antaranya dilaporkan oleh Tribune. Tribune bukanlah berita yang dunia, tetapi mereka ada wakil mereka di sana, mengatakan 700 tentera Israel mati pada selepas itu, 3 Ogos selepas. Dan ini memberikan impak, dan tentera Israel tumbang di Gaza berkelimpangan, dan tentera tidak ingin berperang lagi. 10.000 dikatakan tentera IDF yang tewas. Ini berita yang keluar yang pecah. 10.000 tentera yang Israel yang terkorban. Bukan sedikit. Ini bukan hanya tentera Israel, tetapi tentera gabungan di atas tentera yang dihantar ke Gaza. Tentera Jerman, tentera Prancis, UK, Italy, Australia, Amerika yang terkorban 10.000. Maka impaknya sangat besar.
Mereka ingin celebrate di Paris. Apakah mereka boleh celebrate apabila mereka tahu 10.000 tentara mati? Dan Hamas pamer video kematian tentara mereka. Hamas pamerkan kepada Israel, ini tentara kamu yang mati. Kita kebal kamu yang mati. 9.000 tentara Israel tak nak pergi kembali. Bapak, IDF secara resmi minta tarik diri daripada Gaza. Kita mati ramai. Jangan degil lagi kerajaan, jangan degil. Kita sudah kematian banyak tentera kita di Gaza, di Rafah, di Khan Yunis. Kita mesti berhenti. Mereka kata berhenti, Mossad kata berhenti, tetapi Perdana Menteri mereka degil. Terus perang. Rakyat mereka lari keluar daripada Israel. Inilah indikasi benar-benar mereka kalah. Kalau mereka menang, mereka tak akan keluar. 2 juta keluar lagi pada Palestin daripada Israel. Disebut oleh John Roman. Dan US ketika Olimpik berlaku, Netanyahu mengunjungi Washington untuk minta bantuan lagi, dan tak dilayan oleh Biden. Bahkan tak dilayan oleh pemimpin Amerika. Buat pertama kali Israel yang menguasai Amerika tak layan, bahkan dihina di Amerika. Dan sepatutnya dia pergi ke Paris untuk meraihkan kemenangan, rupa-rupanya meraihkan kekalahan. Paris meraihkan kekalahan Israel. Allah balik sama sekali. Yang mereka rancang untuk meraihkan kemenangan, mereka raihkan kekalahan. Tuan-tuan, kenapa mereka tidak ingin berperang? Sebab mereka ingin mendapat tanah yang besar, tanah yang disebut sebagai Great Israel. Palestin ialah permulaan, bukan segala-galanya. Mereka ingin ambil sampai ke Iraq, sampai ke Mesir, sampai ke Madinah. Itulah perjuangan mereka. Dan di baju tentera Israel sekarang sudah ada peta yang mereka sebut. Peta ini, peta Israel Raya, yang sekarang telah dijadikan sebagai baju khusus dalam peperangan di Gaza. Mereka telah merancang ini bumi yang mereka ambil, cepat tak lambat. Bumi yang Allah janji untuk mereka. Kononnya, tuan-tuan, bila mereka sampai, Netanyahu sampai di Amerika, minta bantuan dan telefon lagi, diherdik oleh Biden. Buat pertama kali Biden herdik Netanyahu. Siapa dia besar sebenarnya? Yang besar Netanyahu, Amerika bawah dia. Tapi kali ini dia disergah oleh Biden. Jangan ganggu aku lagi, cukup. Biden jadi gila dengan permintaan Israel, sebab Amerika cadangkan kejahatan senjata, sebab tentera Amerika banyak yang mati. Tak boleh semuanya lagi. Dan syarikat Amerika, 7 gergasi Amerika jatuh mencunam, termasuklah US dollar. Itu sebab uang kita naik sekarang. Bukan uang kita naik, uang US dollar jatuh. 7 syarikat besar mereka, Magnificent Seven, syarikat Nvidia, Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Tesla, jatuh merudum di Amerika akibat kekalahan perang di ini yang disembunyikan. US dollar jatuh merudum. Mereka menang penuhnya di Olimpik, tapi mereka kalah US dollar. Alhamdulillah, uang kita naik sedikit, bukan uang kita yang kuat, Amerika jatuh. Tuan-tuan sebati, Olimpik, US bangga dia menang 33, tetapi terkial-kial untuk mengalahkan China. Tetapi dalam BRICS dia kalah. BRICS ialah gabungan pasukan mata wang baru untuk menjatuhkan US dollar. US dollar jatuh mencunam disebabkan BRICS. Mereka ingin celebrate di Paris kemenangan Amerika yang dijangkakan, tetapi terkial China yang mengatasi. Barangkali malam ini dan mereka naik balik, tak pasti. Dan US dollar jatuh mencunam. Tuan-tuan yang terlibat dengan forex, hati-hati, tuan-tuan dia jatuh bankrupt banyak. Yang masih ada forex, hati-hati, US dollar telah jatuh, BRICS mengambil alih. Jangan kata saya bahawa tenang, untuk pelanggan sendiri.
dan US is going down. BRICS game emerging as an alternative to an Olympic. Olympic mereka menang, tapi dalam BRICS mereka menang. Uang dunia akan bertukar daripada uang kertas, fiat money yang tidak ada sebarang nilai, emas, digantikan BRICS yang ada emas di belakangnya. Yang dijuarai oleh China dan Rusia. Malaysia saya dengar juga ingin masuk BRICS. Wallah. Dan apa yang berlaku tuan masa yang sekarang ini? Dunia sedang bergolak. Apakah ini tandanya peperangan lebih besar? Kita lihat apa yang berlaku di Laut Kaspia. Iran, Rusia telah mengadakan joint petrol di Caspian Sea. Ada satu benda yang tidak benar. Sekarang di Laut Kaspia telah ada pasukan besar Rusia dengan Iran telah bersedia di situ. Kemudian kita lihat sejak lama Rusia telah memberikan senjata yang sangat luar biasa kepada Iran, termasuk supersonik, dan Su-35 telah lama sampai ke Iran, bahkan barangkali digunakan dalam peperangan yang sekarang berlaku. Begitu juga Iran memberikan bantuan kepada Rusia dalam peperangan di Ukraine, memberikan Shahid 136 ini yang menyebabkan Ukraine dan NATO kalah di Ukraine. Ukraine kekalahan, NATO kalah, Amerika kalah di Ukraine yang tak diisytiharkan sampai hari ini. Rupa-rupanya peperangan sekarang drone, bukan lagi lah bom yang besar, tapi drone ialah power bomb yang digunakan Iran di Ukraine, dan dikatakan kamikaze ini 100% accurate, yang tak pernah silap. Inilah senjata yang menyebabkan Ukraine telah menjerit. Hari ini kita lihat mereka telah kembali. Ukraine menyerang Rusia hari ini untuk menunjukkan bahawa kami masih kuat. Ukraine masuk ke dalam daerah Rusia sebagai respon bahawa kami masih berjuang. Dan kita jangan lupa bahawa Rusia dan China sedang bersatu, sebab China juga diancam oleh Amerika di Taiwan. Dan kita lihat Iran, Rusia, China mengadakan eksersis bersama 11 Mac lepas di laut kita, di laut India yang tidak selamat lagi. Zelensky juga ada plan yang sangat besar lepas ini. Apakah yang dirancang oleh Presiden baru kalaulah menang? Trump mengatakan bahawa kami dapat hentikan peperangan di Ukraine dalam masa 24 jam kalau saya menjadi Presiden. Dia kencing tidak, tak tahulah. Trump berjanji 24 jam akan berhenti peperangan, dan ini menyebabkan Trump telah ditembak sebab pembekal senjata tidak ingin peperangan ini ditamakan. Mereka sedang merancang untuk menjual senjata lebih besar kepada Ukraine. Syarikat BlackRock sedang merancang untuk menjualkan senjata besar-besaran kepada Ukraine. Tiba-tiba Trump mengatakan kami akan berhenti dalam masa 24 jam, dan nasibnya kena telinga. Inilah warning, bukan membunuh. Kena telinga, tuan-tuan. Betapa hebatnya mereka menembak. Kena cupit telinga. Betapa hebat. Mereka ingin tunjukkan mereka boleh bunuh bila bermasa. Dan tidak bunuh, tapi kena cupit telinga. Satu benda yang sangat menakjubkan. Tuan-tuan, cupit telinga. Sebab Trump mengatakan saya boleh berhentikan peperangan di Ukraine dalam masa 24 jam, dan syarikat senjata besar dunia sangat marah. Mereka telah merancang untuk menjual senjata yang besar. Tetapi kalau peperangan berhenti, rupa-rupanya Trump ialah ejen Rusia. Baru kita tahu. Apa yang berlaku di Taiwan jangan kita pandang-pandang. Mereka sedang merancang peperangan di sana. Mereka juga di belakangnya. Nia Walda juga. Mereka merancang sesuatu. Blinken dihantar ke Asia Tenggara, barangkali ke negara-negara Asia Tenggara untuk satu misi yang besar dalam misi mereka di Taiwan. Sebab China, tuan-tuan tahu, mengisytiharkan apa yang mereka sebut sebagai Nine Dash Line. Mereka ambil kesempatan pertikaian antara negara Malaysia, Vietnam,
Filipina yang disebut oleh China sebagai the Nine Dash Line. Blinken datang di tengah-tengahnya. Mesti ada agenda yang besar. Agenda ini melibatkan Asia Tenggara. Dan apakah yang mereka rancang seperti ini? Kita hanya berdoa. Kita lihat bagaimana Turki telah menukar pandangan dan dia ingin menentang Israel. Wahai Turki, lewat Anda ingin menentang Israel. Sudah 40.000 raja Israel telah mati, baru Anda nak tentang Israel. Kemudian berita menggemparkan bila Turki mengatakan kami akan melawan Israel, tentera kami 4.000 di Israel, kami akan tarik baliklah. Rupa-rupanya 4.000 tentera Turki di Israel menentang Gaza. Kalau tak balik, kami pecat warga negara, kata Erdogan. Kami pecat warga negara, kalau kamu tak balik, kalau kamu jadi terus jadi tentera Israel. Bila hari pertama peperangan yang ditawan ialah Turki, jadi ditawan oleh Hamas oleh Turki. Tentera Israel yang ditawan oleh Hamas oleh Turki. Saya sebut Turki menjadi tentera Israel, satu Malaysia mahu saya. Sekarang terbukti. Apakah dunia akan terbahagi pada dua? Satu belak Israel, satu belak Islam. Islam, Rusia. Yang merah Islam, Rusia, Iran. Yang biru ialah Yahudi, NATO, Amerika. Tengok kita di mana. Ataupun kita akan bersama dengan satu blok yang lain. Inilah fenomena yang sedang berlaku, yang sekarang kita lihat komputer meramalkan Amerika menang dalam Olimpik dan mereka ingin celebrate di Olimpik. Mereka letakkan China menang apa-apa, ingat saja. Yang sebenarnya itu sebab motto Olimpik ialah let's move and celebrate. Tapi apa yang mereka lakukan 10 Ogos lepas semalam, mereka tidak dapat menewaskan China dengan clear. Terkial-kial untuk mengatasi China dalam Olimpik. Dan hari ini barangkali dia dikalahkan oleh China. Mereka mengatakan China mesti dibatalkan Olimpik sebab mereka menggunakan dadah. Tetapi saya minat adalah orang ini. Walaupun satu Olimpik yang saya minatkan ialah Yusuf Dikeshen. Dia tembak tanpa alat. Orang tanya dia kenapa dia tembak tanpa alat, dia kata sehari itu saya diminta datang untuk jadi peserta Olimpik. Saya ada di sekolah, saya ada itu. Kemudian saya datang, tak apa persediaan, tak apa pengat perak. Dan yang pengat emas orang tak kisah, orang menang pengat perak. Sebab dia tembak dengan tepat, tanpa persediaan. Dia tembak. Kalau tengok lihat, tengok sekali lagi. Inilah yang menjadi tumpuan saya. Saya tak minat yang lain. Dan saya tutup dengan ayat ini. Langsung syaitan rajim. I'lamu annamal hayatun ya laibun wa lahum wa zinatun wa tafakurum bainakum wa taksum bil amwal wal aulad. Kama salatin anjabul kufana batuhu sabajit batul musbawruh thumma yakunu khutuma wa bil aqtaz zaman syadidu wa martum min Allah ridwan wa bil hayatun ya illa matahur. Ketahuilah sesungguhnya hidup dunia ini mainan, pura senda, perhiasan. Berbangga-bangga dan kamu, berbanyak-banyak harta dan anak pinak, seperti petani yang menanam pokok. Hujan turun menyebabkan pohonnya tumbuh dengan subur dan dia terpegun dengan tanamannya. Tiba-tiba tanaman hijau ini akhirnya mati menjadi kuning dan hancur berkecai. Wapila akhlan zaman syadid, di akhirat nanti ada ansah yang pedih. Tetapi ada latif pemartum min Allah ridwan, tetapi di samping ada azab, ada maghfirah, ada ridwan, ada keampunan, ada syurga. Wa mal hayatun illa mata'un ghurur, dan kehidupan dunia ini semata sebagai perhiasan yang menipu.
Dan kita masih dalam tuan-tuan ingat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk uji kamu siapakah dan akan menjadi paling baik amalannya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dan kita ingat pesanan Sayyidina Umar sebagai penutup, nahnu qaumun azanul Islam, kita lah kaum yang Allah muliakan dari Islam. Fa iza tawina al-izzah bil Islam azallah biha, dan sekiranya kita mencari kemuliaan selain pada Islam, Allah akan hina kita. Alhamdulillah, pejuang-pejuang Hamas sedang berjuang di atas kalimat Allah. Soalannya, apakah kita, ujian ini pada kita, di manakah kita berada dalam perjuangan ini? Apakah kita bersama dalam perjuangan Islam atau tidak? Dan ketahuilah, sama ada kita bersama Islam atau tidak bersama Islam, Islam akan menang. Dan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.